Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Uzma binti Abdul Syukur dan rakan-rakan daripada grup 6 akan membentangkan tajuk kami, iaitu pengaruh elemen muzik dalam kehidupan insan. Jadi pertama sekali, adakah kita tahu apa itu muzik? Apa maksud muzik ni? So, muzik adalah satu bentuk seni gubahan ataupun susunan turutan bunyi dengan unsur-unsur seperti irama, rentak dan harmoni. Muzik juga boleh didefinisikan sebagai vokal, bunyi instrumental atau gabungan kedua-duanya yang digubah menghasilkan sesuatu karya harmoni ataupun untuk mengekspresikan sesuatu emosi. Muzik juga dikenali sebagai sesuatu karya seni yang terdiri daripada berbagai gabungan jenis elemen bunyi. Daripada mana muzik dapat namanya? Daripada mana asal-usul istilah muzik ni? Jadi, muzik mendapat namanya daripada Moses atau dalam Englishnya selalu kita dengar sebagai muses, iaitu sekumpulan dewi yang dipercayai oleh masyarakat Yunani purba masa zaman dulu sebagai dewi yang memberi ilham dan inspirasi dalam penghasilan sains, kesusasteraan dan juga seni. Istilah muzik ni dia asalnya daripada Mojik Tekne, daripada bahasa Greek yang bermaksud Art of Muses, dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa baharat yang lain hinggalah kita dapat muzik dalam bahasa Inggeris dan muzik dalam bahasa Melayu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Handani binti Azizi. Nombor matrik saya ialah 20208700502. Sekarang saya akan meneruskan pembintangan topik kami, iaitu mengenai sejarah muzik. Secara umumnya, kita semua tahu yang muzik ini dah lama wujud sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun, tiada tarikh yang tepat yang dapat menentukan penemuan muzik tersebut. Menurut sejarah, muzik merupakan antara seni yang terawal selepas penemuan bahasa. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah muzik sebelum dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, nyanyian dan muzik ini telah menjadi suatu perkara yang tidak menghairankan bagi orang Arab. Ini sebabnya pedagang-pedagang Arab pada zaman dulu, diorang ni selalu bermusafir, dan diorang bila bermusafir, diorang sering bersyair dan menyanyi sebagai hiburan mereka. Namun kelamaan, alat muzik pun dicipta seperti al-duf dan al-mazmar. Selepas kedatangan Islam, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang memerintah, seni suara dan muzik itu ditumpukan kepada mempersedapkan bacaan Al-Quran, taranum, alunan azan dan upacara tertentu seperti Hari Raya Aidilfitri. Untuk upacara tertentu sahaja yang akan mereka pasang muzik supaya dapat memeriahkan suasana lah. Kiranya pada zaman Rasulullah ni, muzik diutamakan kepada Al-Quran dan azan. Seterusnya pada zaman Bani Umayyah, masyarakat Arab mula mengisi kehidupan dengan hiburan setelah hasil kekayaan Islam semakin bertambah. Jadinya aktiviti muzik pada zaman kini semakin berkembang dengan pesat dan lahirlah pemuzik-pemuzik yang berkemahiran tinggi dan yang kaya raya juga, seperti Ibnu Misjah dan Ibnu Muhlis. Pada zaman ini, muzik mula diajarkan secara formal. Selepas itu, pada zaman Bani Abbasiyah pula, seni muzik ni semakin berkembang pesat sehinggakan muzik menjadi mata pelajaran wajib dalam pendidikan dan juga prasyarat untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. So bila seseorang itu nak apply pekerjaan seperti pelayan, dayang ataupun inang asuh di istana, hanya orang tertentu iaitu orang yang tahu bermain alat muzik sahaja. Pada zaman ini juga, khalifah-khalifah dia mula sibuk dengan aktiviti nyanyian seperti Umar bin Abdul Aziz, iaitu beliau menghimpun dan menyusun alat-alat muzik. Walaupun ada beberapa khalifah yang menyokong aktiviti nyanyian dan muzik ini berjalan dalam kehidupan masyarakat, namun ada juga khalifah yang masih menentang dengan aktiviti nyanyian dan muzik seperti Sulaiman bin Abdul Malik. Zaman kemerosotan terhadap muzik dalam dunia Islam adalah selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah kerana pendudukan orang bangsa Mongol. Ilmu muzik yang dianggap berharga oleh masyarakat Arab musnah. Pendudukan Mongol membantukan perkembangan muzik yang berterusan selama 200 tahun. Namun keadaan kembali pulih apabila bangsa Mongol memulai Islam dan membangunkan
seni muzik dalam dunia Islam. Jadinya begitulah sejarah muzik sejak kedatangan Islam yang berkembang pesat sehingga sekarang. Sekian ini sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Aisyah binti Nur Zaini. Nombor pelajar 2020811928. Saya merupakan pelajar FF115 iaitu pelajar animasi daripada filem teater dan animasi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang contoh atau ciri-ciri muzik. Contoh atau genre muzik. Genre muzik adalah binaan kategori dan tipologi yang mengenal pasti bunyi-bunyi muzik sebagai tergolong dalam sesuatu kategori, dan jenis muzik yang dapat bezakan daripada jenis muzik yang lain. Ialah satu genre muzik juga dapat ditentukan menerusi teknik, gaya, konteks dan temanya. Jadi antara contoh-contoh genre muzik adalah pop, balada, blues, disco dan yang lain-lain seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Ciri-ciri lagu dalam Islam. Jadi terdapat beberapa lagu yang boleh kita didengari ataupun harus mendengarnya. Antaranya ialah lagu yang membangkitkan kerinduan untuk menziarahi tempat-tempat suci, lagu yang memberi motivasi untuk berjuang, mempertahankan akidah dan tanah air, lagu yang menonjolkan kecekalan dalam pertarungan, lagu yang membayangkan nostalgia masa lampau, yang memberikan kesan positif terhadap perubahan sikap individu, dan lagu yang menekankan perihal keagungan sifat-sifat Tuhan, memuji dan mentampilkan kesabarannya. Ciri-ciri lagu Islam yang haram mendengarnya. Jadi, ia menjadi haram apabila disertai dengan gerakan-gerakan yang boleh menggairahkan syahwat penonton, dan apabila kita mendengar lagunya, ia menggunakan masa yang terlampau banyak, seperti tidak mengingati dunia. Apabila satu nyanyian dan lagu membangkitkan nafsunya dan mendorong kepada dosa dan maksiat. Akhir sekali, apabila ia disertai dengan aktiviti-aktiviti lain yang diharamkan seperti percampuran lelaki dan perempuan yang bukan mahram, seperti di dalam video itu tertunjuknya minuman keras dan aktiviti-aktiviti yang tidak senonoh yang telah ditunjukkan di video barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Mazlan dan saya akan menerangkan tentang kepentingan muzik atau seni muzik dalam Islam. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu nyanyian dan muzik. Nyanyian dan muzik adalah salah satu daripada cabang dalam seni yang utama. Ia juga dikenali sebagai suatu konsep yang indah dan unik. Dengan kewujudan agama Islam yang indah dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai penciptanya dan suka dikenali sebagai yang maha cantik dan mencintai kecantikan dan keindahan. Terdapat dalam beberapa hadis sumber utama Islam yang kedua selepas Al-Quran membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW membenarkan muzik yang mempunyai unsur-unsur sosial dan warak yang tertentu. Sebagai contoh, penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji dan lagu perayaan seperti pernikahan atau hari-hari yang tertentu yang boleh didengar secara umum mahupun berseorangan. Ia juga boleh dijadikan sebagai konsep terapi di mana seseorang itu dalam kesedihan atau kemurungan. Dengan adanya muzik yang indah dan harmoni yang boleh memberi impak kepada seseorang, ia boleh memberikan kebaikan dan moral kepada mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Emilia Maisara binti Amran. Nombor pelajar 2020891852, CTU 288, FF7. Penggunaan muzik dalam kehidupan. Apa je orang guna muzik ini dalam kehidupan? Okey, yang pertama, ianya boleh digunakan sebagai rawatan, di mana ianya baik untuk ibu mengandung. Ianya juga boleh merawat epilepsi, penyakit Parkinson, penyakit stroke, dan ianya boleh merawat stres. Yang kedua adalah pembelajaran. Okey, macam yang kita tahu, anak-anak muda zaman sekarang ni bila cikgu-cikgu dan pensyarah
pensyarah mengajar kat depan, mesti mereka akan rasa mengantuk. Tak boleh fokus. Dan bila dengar je lagu, mesti mereka akan berasa wah segarnya. Kan? Jadi sesetengah cikgu-cikgu dan pensyarah-pensyarah yang agak kreatif ni, mereka ada mengubah lirik-lirik lagu. Mereka ambil lagu-lagu popular dan mengubah lirik-lirik lagu tersebut kepada kandungan pembelajaran. Jadi apabila mereka mengajar menggunakan lagu tersebut, murid-murid mesti akan rasa tidak mengantuk dan lebih fokus. Okey, yang ketiga, muzik ni juga boleh digunakan sebagai dakwah. Contohnya kita boleh tengok satu kumpulan ni namanya 4A. Diorang ni mengubah lagu-lagu yang popular kepada dakwah. Ada lagu-lagu mereka yang memesan umat-umat Islam supaya ingat ke jalan Allah. Dan ada juga yang memesan rakan-rakan se-Islam supaya jauhi maksiat. Bagus kalau dengar. Anda semua bolehlah cuba dengar. Okey, yang terakhir, muzik ni juga digunakan untuk menceritakan sesebuah kisah. Contohnya macam kisah-kisah tauladan, kisah-kisah legenda, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah cinta cintun, yang sedih atau gembira. Jadi, nampaklah yang muzik ni amat penting lah dalam kehidupan kita, di mana ianya di mana banyak manfaat yang kita dapat daripada muzik ni. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.